Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, Pedas Perdana, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan sekali lagi untuk kita bertemu pada bulan ini untuk kita meneruskan lagi sesi pengajian kita berkaitan dengan larangan-larangan syarak, larangan-larangan syarak yang ada di dalam agama ini, dan kesemua kita ambil tahulah, kerana agama ini bukan mesti belajar nak buat, tak mesti kan. Belajar tahu supaya kita tak buat. Belajar ia membentuk cara kita berfikir, kita mengenali Tuhan kan. Agama bukan mesti kita belajar dan kita terus apa pun nak buat, tak kan. Jadi agama itu menyeluruh, apa yang kita belajar. Baik tuan-tuan, sebelum tu daripada kita mula ni, jadi hari ni adalah dah masuk berapa dah, 18 Disember. Jadi ia dah berapa Jumadal Ula, saya pun dah lupa dah. Dah kita dah masuk pada Jumadal Akhirah, bukan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Jumada ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut Jamadil Akhir kita nama, dalam bahasa Arab sebenarnya sebutannya adalah Jumada, seperti mana yang saya sebut dulu. Jumada maksud dia adalah beku, beku. Jadi beku itu sebab apa Arab namakan dia beku? Sebab apabila dia orang bangkit dia pagi, waktu-waktu macam ni, bulan macam ni, pagi air dia beku. Kalau ada letak air kat luar, takung tu beku. Jadi menunjukkan ini adalah musim sejuk lah. Ini adalah musim sejuk, dan ini adalah kemuncak musim sejuk. Dan apa yang berlaku di Palestin tuan-tuan, dia bermula daripada bulan Rabi'. Rabi' maknanya bulan musim bunga. Rabi' musim bunga, masuk dah musim sejuk dah. Dah masuk musim sejuk. Jadi musim sejuk, kalau tuan-tuan biasa pergi mana, umrah kan, kalau di Madinah tu dia sejuk sikit kan. Di Madinah dia sejuk. Jadi Madinah malam dia boleh capai belas-belas darjah lah kan. Macam kita buka aircon ni kan, macam, tapi luar lagi sejuk sebab angin datang, angin kan, dia lagi sejuk. Jadi di Madinah mungkin boleh capai dalam belas-belas darjah. Tetapi di Palestin tuan-tuan, ataupun nama lama dia adalah Syam, bumi Syam, Palestin, Lebanon, Jordan, Palestin, apa lagi satu saya lupa dah. Bukan Jordan, Lebanon, Palestin, ada satu lagi negara lupa dah apa dah. Tapi empat negara ni adalah bumi Syam, dan Syam dia lebih sejuk lah daripada belah-belah Mekah, Madinah ni. Jadi malam dia boleh capai sampai 10 darjah Celsius, 10 darjah, dan boleh bawah daripada 10 darjah Celsius, yang mana malam dia orang sangat sejuk. Dan bila kita sejuk ni tuan-tuan, kita perlukan apa? Kita perlukan perlindungan lah. Kita perlukan ada rumah kan. Bila sejuk, kita memang nak menyorok dalam rumah. Sebab tu kalau orang-orang yang mengaji luar negara ni, masuklah saya pun kan, musim sejuk ni jadi malas sikit, malas nak keluar, kita tak nak kena angin sejuk kan. Jadi musim sejuk banyak orang tuang kelas lah. Tapi taklah, saya baik lah. Jadi sejuk kita nak duduk dalam bangunan. Jadi orang-orang Palestin hari ni yang mana mereka itu sejuk, tak ada rumah kan, rumahnya hancur. Saya pun tak tahu, 90% habis lah. Gaza tak besar mana, jadi 90% bangunan habis lah, termasuk hospital, sekolah, dan lebih teruk daripada itu, kem-kem pelarian yang Israel kata kami tak serang kat sini, korang semua lari kat sini, kita tak serang. Situ pun dia tembak. Jadi tak ada tempat dah untuk saudara-saudara kita ni berlindung.
Bila sejuk kita nak duduk dalam bangunan. Apa lagi kita nak, tuan-tuan? Kita nak panas kan. Kita nak, dulu saya ada heater lah di apa, di Mesir dulu bilik saya ada pemanas lah. Pemanas sebab bila sejuk sangat kita tak boleh nak tidur, sejuk sangat. Jadi pemanas kita perlukan. Diorang elektrik ada kau nak pemanas ni? Tak ada. Elektrik pun tak ada kan. Api nak panas kan, bakar kau kan. Minyak pun terhad, minyak pun tak ada. Kita perlu apa lagi tuan-tuan musim sejuk? Kita perlu makan kan. Lapar musim sejuk ni. Apa memang nak makannya. Makan ada tak Razah? Tak ada. Air hari ni saya baca hari ni betul-betul collapse dia tulis. Jazirah kata water distribution ni collapse, memang tak ada air dah. Hari tu ada lagi. Hari tu seorang sehari boleh minum seorang 100 ml boleh lagi lah. 100 ml banyak mana. Air ni pun 150 lah. Kan air tu seorang 100 sehari boleh lagi lah. Hari ni dah tak ada. Maksudnya apa yang dia orang simpan tu je dah tinggal. Betul-betul dah tak ada apa-apa dah di sana tu kan. Jadi apa air pun tak ada kan. Jadi moga Allah Ta'ala ampunlah kita ni tuan-tuan. Kezaliman ini berlaku pada zaman kita hidup. Kalau dulu berlaku kita tak apalah, atuk nenek kita punya salah lah. Tapi hari ni dia berlaku waktu kita hidup. Dan orang Islam tuan-tuan, dalam dunia ni ada 200 lah buah negara lebih kurang. 200 buah negara. 50 negara daripada 200 tu adalah negara orang Islam. 1/4 negara dalam dunia ni adalah negara orang Islam. Jumlah penduduk bumi pun kita ada lebih kurang 8 bilion lah hari ni kan. Hampir 2 bilion adalah orang Islam. 1/4 penduduk ni adalah orang Islam. Tetapi di mana orang Islam? Orang Islam sangat hina. Sangat hina kan. Dibunuh saudaranya macam tu, kita tak boleh nak buat apa kan. Kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Sedih sangatlah. Jadi apa yang kita buat kita ada usaha. Negara-negara Arab di sekeliling termasuk kita ada usaha, iaitu usaha diplomasi lah. Kalau kita tahu, kalau kita ikuti beberapa minggu lepas ada usul di Majlis Keselamatan PBB kan. Majlis Keselamatan PBB, kalau kita nak faham PBB ni, yang putuskan apa-apa keputusan yang semua orang kena patuh adalah pada Majlis Keselamatan PBB di situ. Kalau nak buat apa-apa keputusan yang semua orang kena ikut, Majlis Keselamatan. Jadi ada usul lah di Majlis Keselamatan hari itu. Maknanya usul itu dibawa dengan jasa baik Setiausaha Agung dia, Antonio Guterres menggunakan budi bicara dia sebagai Setiausaha Agung, bawa satu usul ke dalam Majlis Keselamatan. Tapi usul itu mestilah dibawa oleh negara. Dia sendiri tak boleh bawa sebab bangsa-bangsa bersatu kena bawa negara kan. Jadi yang bawa usul tu adalah UAE, Emirat Arab Bersatu, bersama dengan Maldives. Bawa 2 usul je supaya senang orang nak setuju. Yang pertama usul dia gencatan senjata serta merta kan. Maksudnya kita buat setuju yang tu dulu. Nombor 2, bantuan makanan boleh masuk. 2 je. Majlis Keselamatan ni dia ada 5 negara yang tetap, negara veto, 5 negara, iaitu Amerika, Rusia, China, Perancis, UK. 5 Jadi ini negara yang tetap dan ada veto, dan ada 10 negara yang dilantik. Jadi dalam tu ada 15 negara. Dengan 2 usul tadi, 13 negara setuju. 13 negara setuju, 1 negara berkecuali, dan 1 negara tak setuju. Siapa yang tak setuju tu? Amerika Syarikat tak setuju. Gencatan senjata dan juga bawa masuk bantuan. Dia veto, tak payah. Sebab dia kata kalau nak kita setuju usul ni, kita kena tambah satu lagi usul, iaitu mana-mana Hamas kita masih boleh tangkap. Dia tak nak berhenti, melainkan dia kata kita masih lagi nak tangkap Hamas. Jadi Hamas ni pun satu pembohongannya. Pembohongan Israel. Dia kata nak cari Hamas, sebenarnya dia nak apa tuan-tuan? Dia nak tanah sebenarnya, itu saja. Dia kata dia cari Hamas, dia tembak orang mati, orang lari supaya dia dapat tanah, itu saja kan. Ini pembohongan lah. Yang masyarakat dunia pun tahu kan dia bohongnya, tapi dia gunalah alasan tu. Itulah usul kita, itulah apa yang orang Islam buat.
nak bantu Palestin ni. Dan lepas diveto tak boleh. Jadi kita pun buat satu lagi General Assembly, Perhimpunan Agong, ahli PBB ada 193 buah negara. Kita bawa satu usul balik, iaitu gencatan senjata sekali lagi, dan ini dipersetujui oleh 153 negara daripada 193. Semua setuju gencatan senjata, supaya apabila lulus usul ni kita nak bawa masuk balik dalam majlis keselamatan tadi, Security Council, supaya kita boleh luluskan juga. Jadi itulah orang Islam ni buat. Orang apa, kita usaha nak bagi gencatan senjata, orang kafir tolak je kan, reject macam tu je kan. Hinanya kita di mata masyarakat dunia, walaupun kita ada 1/4 penduduk bumi ni kan. Hinanya kita ni tuan-tuan kan. Berbeza dengan kita kalau kita cerita 1000 tahun lepas 1000 tahun lepas lah Jadi ketika mana kita ini di bawah, tak payahlah 1000 tahun lepas kan, mungkin beberapa ratus tahun lepas saja kan, waktu kita di bawah khalifah kan tuan-tuan. Bukanlah semua khalifah itu kita gemilang, tak, tetapi ada khalifah yang lemah pun. Jadi kita lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin kita gemilang, lepas tu sambung pada khilafah Bani Umayyah kita gemilang, masuk khilafah Abbasiyah kita gemilang, dan seterusnya kerajaan-kerajaan selepas itu sampailah yang terakhir Osmaniyah. Di sepanjang tu kita gemilang, tetapi adalah lemah, yang tak kuat pun ada. Kalau saya bagi contoh dulu kita punya hebat tuan-tuan kan, waktu pemerintahan Abbasiyah di bawah Al-Mu'tasim, satu contoh lah daripada banyak contoh. Kerajaan Abbasiyah di bawah Al-Mu'tasim, Abbasiyah waktu tu memerintah besar lah bumi ni, mungkin 1/4 bumi ni kita di bawah penguasaan kita lah. Jadi suatu hari Al-Mu'tasim duduk di istana dia, datang satu berita kepada dia bahawa ada seorang wanita Islam, bukan dalam negeri penjajahan Islam pun, di luar jajahan Islam, di Amuriyah. Amuriyah ni dekat-dekat dengan Turki. Turki waktu tu di bawah kerajaan Kristian, Byzantine. Ada orang cerita ada perempuan yang di negara Amuriyah ini diganggu dan ditangkap oleh askar mereka. Orang ni datang cerita kepada khalifah di istana dia, perempuan ini diganggu dan ditangkap. Dan orang yang cerita ni kata perempuan tu, dia dengar perempuan yang kena kacau dan kena tangkap tu menjerit, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah, yang membawa maksud wahai Mu'tasim, tolonglah. Dalam bahasa Arab ni kalau kita panggil orang, kita akan panggil ya kan, ya Ahmad, ya Ali, kita akan panggil macam tu. Tapi kalau dia pakai wa, maksudnya orang itu sangat terdesak. Ya panggil biasa, ya Ali ta'al, Ali sini, macam tu lah. Tapi kalau kita wa, maksudnya orang itu sangat terdesak. Wa mu'tasimah. Dan istilah ni sangat popular, kalau tuan-tuan Google pun jumpa lah, tapi dalam bahasa Arab lah, wa mu'tasimah. Perempuan ini, orang tu cakap, saya dengar perempuan tu panggil engkau Mu'tasim, walaupun perempuan itu bukan dalam negara kau, dia orang Islam, dia duduk dekat negara orang kafir, tapi dia dengar dia panggil engkau. Lalu Mu'tasim buat apa? Mu'tasim dengar cerita ni, Mu'tasim berdiri dan Mu'tasim kata, labbaiki ya ummah, aku sahut seruan kau wahai emak. Perempuan tua kan. Lalu habis dia tu, dia tulis satu surat, dia tulis satu surat kepada kerajaan Kristian Byzantine. Dia tulis min abdillah al-mu'tasim, daripada hamba Allah al-mu'tasim, ila kalbir Rum, kepada anjing Rom. Waktu tu Kristian Rom lah. Rom terbahagi kepada dua, Rom Timur dan juga Rom Barat. Rom Byzantine, Rom Timur. Dia tulis kepada anjing kerajaan Rom, punya gangsternya Al-Mu'tasim kan. Dia panggil orang, kita kalau kita panggil duta ke raja sebenarnya, kita kan yang agung ke, kita akan panggil lah kan, your honorable kan, yang mulia kita akan panggil. Dia panggil anjingnya kan. Dia panggil ya ila kalbir Rum. Dia kata, sebaik sahaja engkau terima surat aku ini,
hendaklah engkau bebaskan perempuan yang ditangkap ni. Kalau kau tak buat, kata Al-Mu'tasim, dia kata sa'ujarridannaka laka jaishi, awwaluha indaka wa akhiruha indi. Aku akan hantar tentera, yang mana tentera ni kepala dia pada engkau di negara Amuriyah tu, ekor tentera itu di Baghdad, di tempat aku ni. Maknanya aku akan kerah semua sekali, kan? Maksudnya tentera aku akan kerah semua sekali tentera aku untuk lepaskan perempuan tu. Dan sebaik sahaja Emperor ni terima surat, Emperor Byzantine ni terima surat, dia tak buat apa-apa. Lalu Al-Mu'tasim pun hantar tentera kepung Amuriyah, dan Amuriyah dikepung selama 5 bulan lebih, dan akhirnya jatuh Amuriyah di bawah kuasa orang Islam, hanya kerana seorang perempuan yang diganggu dan ditangkap. Jadi tuan-tuan, hari ni 19,000, saya ingat yang saya tengok minggu lepas 18,700 lebih yang dah meninggal saudara kita di sana. Hari ni mungkin dah 19,000 lebih dah yang mati. Kita tak boleh nak buat apa-apa. 19,000. Kalau dulu gemilangnya kita seorang kena kacau, satu negara jatuh, gemilangnya kerajaan sana. Jadi yang bilangan-bilangan saudara ni tuan-tuan, dia orang ni kalau kita hari-hari kita ikut, lama-lama kita rasa mereka ini macam nombor-nombor sahaja, kan? Manusia yang syahid di Palestin kalau kita tengok nombor, hari ni 18,000, esok 19,000, lusa 20,000. Macam tu lah. Dia orang bukan nombor tuan-tuan. Mereka adalah manusia. Apatah lagi mereka adalah Muslim, dan mereka adalah saudara kita. Yang mana seorang budak yang meninggal ada ayah, ada emaknya. Seorang bapa yang meninggal ada anaknya, ada ayahnya, ada isterinya. Semuanya ada orang yang akan yang sedih terhadap kematian orang itu. Jadi moga-moga Allah Ta'ala ampunkanlah kita. Kita buatlah dengan kadar yang kita mampu. Dan jalan yang terakhir adalah kita berdoa tuan-tuan. Kita doa moga-moga Allah Ta'ala bebaskan mereka. Sebenarnya kita buat kunutlah, kita kunutlah nazilah. Kadang-kadang kita kunut nazilah. Kalau kita tak kunut setiap waktu pun, yang lebih utama adalah maghrib dengan subuh sebenarnya. Itu adalah dua waktu yang lebih pentinglah untuk kita kunut. Tapi sebenarnya kunut nazilah adalah sepanjang waktu sebenarnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, setiap waktu. Setiap waktu kita kunut, sehinggalah selamat saudara-saudara kita di sana. Tuan-tuan, jadi nak sebut tadi, mereka itu bukan nombor, mereka adalah manusia. Yang mana sahabat ni tuan-tuan, sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi SAW. Ada seorang nama dia Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi ni, Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar hantar dia jadi gubernur di Syria. Umar lantik dia untuk jadi gubernur, jaga wilayah Syam. Syria, satu lagi negara yang di Syam tadi, Syria tuan-tuan. Syam adalah Syria, Lebanon, Palestin, Jordan, 4. Okey. Jadi Umar bin Al-Khattab hantar Sa'id bin Amir Al-Jumahi untuk jadi gubernur di sana. Dan Umar apabila nak pilih seorang gubernur, gubernur ni macam mana tuan-tuan? Gubernur ni macam mana? Macam menteri besar lah. Kalau kita punya istilah tu menteri besar lah. Tapi menteri besar kecil, negeri 9 kecil, Melaka kecil. Gubernur satu besar kan, gubernur tu besar. Khalifah seluruh negara-negara ni, dan gubernur jaga ni. Jadi nak lantik gubernur, Umar bin Khattab dia akan betul-betul pilih siapa yang akan jadi gubernur di tempat-tempat ni. Dan Umar, kita tahu polisi dia sebelum dia lantik gubernur, dia buat apa? Dia akan cek iman, cek lah orang ni bertakwa ke tidak. Dan lepas cek dia ni bagus iman dia, bagus takwa dia kepada Allah SWT, nombor 2 dia cek apa? Berapa banyak duit kau. Berapa banyak duit kau. Bukanlah waktu tu penting sangat, tapi nak cek sebelum dia masuk jadi gubernur banyak mana duit. Esok dah habis kontrak, cek balik berapa banyak duit, untuk pastikan di antara tu kau tak makan
rasuah kan, tak makan apa orang sogok kan, itu nak pastikan harta dia. Jadi Umar akan cek berapa banyak kau ada, berapa banyak duit kau, berapa banyak unta kau, berapa banyak pakaian kau, dia akan cek. Jadi Umar dah cek-cek, Umar pun puas hatilah Sa'id bin Amir untuk menjadi gubernur dia di salah sebuah daerah di Syria tu. Dia lantik dan dia rasa insya-Allah okey lah ni. Tapi satu hari dia pun pergilah ke Syria untuk bertanya bagaimana Sa'id bin Amir ni jadi gubernur. Dia akan lalu di Syria tu, dia tanyalah orang, macam mana gubernur aku? Dia ingatkan okey. Rupanya ada 4 perkara yang rakyat komplain. Nombor 1, rakyat komplain. Dia ni kalau dulu gubernur pagi-pagi, mungkin lepas subuh tu rakyat boleh terus jumpa, kan? Sa'id ni lepas subuh tu dia balik rumah dulu, lepas tu dia tak akan keluar melainkan dah matahari dah naik sikit baru dia keluar. Jadi Umar dengar rakyat komplain ni, dia tanya Sa'id, "Ya Sa'id, kenapa engkau lambat keluar?" Apa jawab Sa'id? "Aku ni uli tepung untuk masak roti bagi anak-anak aku makan. Jadi aku tak boleh nak keluar pagi-pagi melainkan aku kena siapkan sarapan dulu." Okey, jadi kita tahu gubernur dia tak ada pembantu rumah. Dia sendiri yang uruskan, dia sendiri yang buat. Jadi Umar kata okey, nombor 1 okey. Nombor 2, orang komplain, engkau ni bila malam panggil tak keluar. Dulu antara polisi Umar juga, dia tak bagi gubernur-gubernur dia ni ada pintu rumah supaya senang rakyat jumpa. Jadi ada langsir je kat rumah, tak boleh ada pintu. Tapi apabila waktu malam dia panggil pun orang tak keluar. Jadi Umar tanya, "Kenapa orang panggil kau malam tak keluar?" Dia kata, "Siang aku dah bagi dah dekat manusia, malam bagilah aku luang masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Siang ni penuh dah aku bagi orang, malam bagilah aku dengan Allah Taala." Jadi Umar kata okey. Nombor 2 pun jawapan okey. Nombor 3, dalam sebulan ni tiba-tiba engkau sehari dalam sebulan ada satu hari yang orang tak boleh jumpa engkau. Jadi Umar pun tanya, "Kenapa? Satu hari dalam sebulan tak ada, kau tak boleh dijumpai." Jadi Sa'id bin Amir pun kata, "Aku ada di rumah dan aku tak keluar sebab aku hanya ada sehelai pakaian." Maksud mungkin sehelai pakaian tu sehelai pakaian yang elok lah, sehelai pakaian yang elok untuk dia jumpa orang, itu je selai kan. Yang lain tu mungkin ada lah tapi yang elok tu selai tu je. Jadi aku akan basuh selai tu dan aku akan tunggu sampai kering, esok baru boleh pakai balik. Di selainya. Jadi tawaduknya apa, gubernur dulu tak makan, tak ambil duit ni tuan-tuan. Duit ni tak adalah. Dia hanya bekerja untuk tunaikan amanah sahaja. Jadi berbezalah dengan kita hari ni kan. Saya punya bos, saya cerita, tuan-tuan bukan kenal pun. Bos saya, dia kata dulu dia dah habis dah kontrak untuk jadi bos. Tiba-tiba dia ingat dia dah pencen lah. Tiba-tiba kerajaan negeri ketua menteri lantik dia balik jadi bos kita orang. Jadi dia kata, "Allah, baju batik dah tak ada. Satu almari saya sedekahkan baju batik saya." Kan, baju batik ni pakai hari Khamis ya. Dalam seminggu tu pakai sekali ya, Khamis ya, tapi dia ada satu almari. Kan dahsyat lah. Nak beza kita dengan gubernur ni lah. Dia ada selai je pakaian. Okey, bukan yang tu lah saya nak cerita tuan-tuan. Dan yang keempat ni saya nak cerita. Yang keempat ni, dalam majlis, kadang-kadang dalam satu majlis orang tanya dia, orang komplain kepada Umar, dalam mana kadang-kadang ada dalam 1-2 majlis kau ni tiba-tiba pengsan. Tiba-tiba kau ni pengsan. Ada majlis tak pengsan, ada majlis tiba-tiba pengsan. Jadi Umar tanya, ini pelik lah kan, gubernur ni apa pula tiba-tiba pengsan, susah lah nak jadi gubernur. Dia Umar tanya, sebab rakyat komplain ni, Umar tanya lah, "Kenapa kau pengsan?" Dia kata, "Aku teringat Khubayb bin Adi." Tuan-tuan, Khubayb bin Adi adalah salah seorang utusan yang Rasulullah SAW hantar di Madinah. Waktu Rasulullah di Madinah, orang Najd minta orang-orang yang pandai ni Al-Quran untuk ajar dia orang Al-Quran. Lalu Rasulullah hantar satu sariyah. Sariyah maknanya satu pasukan kecil. Dalam kumpulan itu ada Khubayb bin Adi, dan mereka dikepung waktu tu
dan ramai dibunuh, tetapi ada yang dijadikan tawanan untuk dijual. Dan yang ditangkap tu antaranya adalah Khubayb bin Adi. Dia ditangkap, tak dibunuh dulu, dijual kepada orang musyrikin Mekah. Di Najat tu dia orang tangkap, dia orang bawa ke musyrikin Mekah, jual dengan orang musyrikin Mekah. Dan antara yang dijual adalah Khubayb bin Adi ni. Dan dibeli oleh anak kepada orang yang telah dibunuh oleh Khubayb ni di dalam perang Badar, untuk balas dendam. Dulu bapa aku kena bunuh dengan kau, aku bully kau, dan aku beli itu semata-mata nak balas dia, nak bunuh balik. Jadi dia ni disalib dan dibunuh. Dan antara orang yang menyaksikan peristiwa dia diseksa tu, Khubayb bin Adi, dan dibunuh tu adalah ni Sa'id bin Amir yang jadi gubernur tadi tu. Dia kata aku nampak Khubayb diseksa. Waktu tu Sa'id bin Amir ni belum masuk Islam pun lagi. Tetapi disebabkan dia teringat peristiwa tu, dia bimbang, Allah Ta'ala takkan ampunkan dia. Allah Ta'ala akan tanya dia, kenapa kau tak selamatkan, kenapa kau tak tolong dia. Dia belum masuk Islam lagi, dia bimbang Allah Ta'ala tanya dia. Tu kadang-kadang dalam majlis dia pengsan, hanya kerana rasa takut sebab tak selamatkan seorang yang diseksa. Bagaimana nak ceritanya bagaimana dengan kita yang saban hari hanya rasa 19,000 mati, esok 20,000 mati, kan? Kita tak rasa apa-apa. Sa'id bin Amir nampak dia dibunuh, dan kita bukan tak nampak, kita nampak tuan-tuan. Kita boleh tengok dalam TikTok, kita boleh tengok dalam Instagram, mereka itu dibunuh macam tu saja, kan? Sa'id bin Amir rasa risau dan dia pengsan terhadap benda yang dia saksikan. Jadi ini menjadi pengajaran kepada kita supaya kita kalau kita bantulah tuan-tuan, kita bantu dengan apa cara sekalipun. Banyak cara yang kita boleh bantu, melalui usaha tangan kita dan juga melalui usaha doa kita. Tangan ni banyaklah, mungkin kita boleh bantu secara directly. Dan nombor 2, kita boleh melalui boycott lah tuan-tuan. Boycott ni hari ni yang nombor 1, kalau tuan-tuan nak cari list-list yang boycott dia ada satu movement gerakan daripada Palestin yang nama dia BDS, Boycott, Divestment and Sanction, BDS. Itu list-list yang dia keluarkan. Jadi hari ni mungkin dia adalah list yang paling kuat lah untuk kita pakai, BDS. Tapi banyak sahaja yang diboykot itu hanya kerana sentimen pun ada, kan? Sentimen je. Contoh macam McDonald lah tuan-tuan, kan? Tapi tak apalah, teruskan je, biar dia rasa. Walaupun McDonald kita tak pasti dia betul-betul sampai Israel, sebab dia adalah company Amerika, company Amerika, dan dia akan dapat 5% daripada bayaran franchise tu. Dan pemegang saham dia bukan syarikat, pemegang saham dia adalah ramai orang, juta orang pegang saham McDonald ni. Jadi bukan orang Israel pun, cuma dia mungkin bayar cukai sebab dia American Corporation. Jadi syarikat Amerika, dia bayar cukai lah sikit kepada kerajaan Amerika. Tapi kalau kita nak boycott, kita boycott je tuan-tuan. Kalau ada dalam list dalam tu, boycott je. Biar harga dah turun. Dah turun harga, saya pun tak tahu. Dah turun baru pergi ke Imam, baru tengok harga. Jadi kita pun tahu macam antara company yang diboykot, macam Starbucks pun sama. Starbucks tu sebab dia diboykot adalah sebab Persatuan Pekerja Starbucks sokong Israel, dan bos Starbucks marah, saman Persatuan Pekerja dia sebab sokong Israel. Jadi kita tahu dia adalah pro Israel, sebab tu orang boykot semua Starbucks. Dan Starbucks hari ni dia punya saham turun sebanyak 12 bilion 10 minggu lepas lah. Maksudnya 10% daripada saham dia jatuh. Jadi syarikat yang bakal lingkup. Jadi itu yang kecil-kecil lah, kecil-kecil tuan-tuan. Yang setakat yang saya tengok ni, yang lebih besar tuan-tuan untuk kita boykot sebenarnya adalah penggunaan Visa dan Mastercard. Visa, Mastercard, kan? Kalau kita kalau pergi Speedmart, kan, nak Wave ke? Wave tu. Sebab Wave tu pembelian kita 2% akan masuk kepada Visa atau Mastercard. Kalau kita beli RM10, dia akan dapat 2%. Kalau kita beli RM100, Mastercard saja. Visa, betul ke? Sebab setahu saya
Visa dan Mastercard ni dia punya dia sebab ada company yang paling besar itu Vanguard kan. Vanguard company ni, BlackRock company, dia orang ni kebanyakannya ada saham lah dalam benda-benda ni. Okey, tak apalah, mungkin Mastercard Bank Islam pun Mastercard saya rasa. CMB pun Mastercard. Bank Islam Visa kot. Tapi ala kulli hal kita mungkin boleh tukarlah cara kita membeli tu. Visa ke Mastercard ke. Apa lagi yang lebih besar macam komputer pun sama tuan-tuan. Kalau anak-anak kita nak pergi masuk universiti nak beli komputer, antara syarikat yang banyak support Israel adalah Intel kan. Intel tu setiap komputer dalam muka bumi ni ada prosesor, dan prosesor yang paling banyak dalam muka bumi ni adalah Intel dengan satu lagi AMD. Dia tak popular sangat, tapi kita ada alternatif, kita boleh tukar kepada AMD, tak payah pakai Intel. Okay, jadi itu lagi syarikat yang bulldozer tu kan, bulldozer Caterpillar tu kan orang dia ada buat bulldozer, dia ada buat kasut kan, dan dia terbukti memberi bulldozer kepada Israel untuk runtuhkan rumah-rumah di sana. Caterpillar. Jadi list tu pun banyaklah, yang maksudnya yang lebih memberi impact kan. Macam McDonald ni mungkin tak beri impact pun kan. Mungkin ada, mungkin tak pasti ada kan. Mungkin betul, mungkin tak betul. Cuma sentimen dia, orang boikot, seluruh dunia boikot sebab dia bagi makanan free kepada tentera Israel lah gitu kan. Dan semua orang fed up, orang semua boikot. Jadi itu benda yang boleh kita buat lah tuan-tuan. Jadi itu usaha yang sangat kecil sebenarnya. Kalau nak impact ekonomi, dia tak beri impact sangat pun. Tetapi tak apa. Dia akan merangsang kerajaan-kerajaan ini untuk alih. Yang lebih besar target kita adalah sanction. Dia panggil boycott, divestment, sanction. Sanction ini memang akan menekan, seperti mana yang kena terhadap Korea Utara. Kerajaan tu miskin sebab sanction kan, Korea Utara. Dan juga Rusia pun kena itu waktu perang dengan Ukraine. Jadi benda-benda yang tu yang sebenarnya kita target. Tapi sebelum sanction tu berlaku, sanction tu maksudnya dia negara tak berusniaga dengan dia. Itu. Jadi sebelum sanction memang kena start dengan boycott. Daripada boycott, divestment, lepas tu akan pergi kepada sanction, BDS. Allah ta'ala alam tuan-tuan. Ya Allah, aku apa dah 5 minit kita tinggal. Tak apa tuan-tuan, saya sebenarnya kalau tak cakap tu saya rasa sedih lah kan. Sebab kita makin hari makin lupa ni orang ni. Kita pun teruskan hidup macam biasa. Hari ni orang tak bercakap sangat dah kan, sebab dia dah tak sensasi lah kan. Tapi sebenarnya kita kena mengingatkan balik bahawa walaupun kita tak bercakap, saban hari mereka dibunuh. Selain daripada dibunuh, tanah mereka makin sikit tuan-tuan. Gaza pun dia dah start, dia nak ambil lah Gaza tu kan. Sebab tu yang dia jadi yang tinggal Gaza dengan tebing barat dah banyak dia ambil dah. Gaza tu pun dia nak ambil, makin habis tanah orang Islam. Jadi kita kena ingatkan balik supaya jangan kita lupa bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita. Baik tuan-tuan, ada berbaki 5 minit, kita sambung balik kuliah kita sikit lah tuan-tuan. Kalau dapat hari ni pun tak apalah, dapat sikit pun tak apa kan. Baik, jadi hari ni kita masuk balik tajuk kita. Sebenarnya minggu lepas pun tak habis. Tajuknya adalah Babun Nahi an qawli Allahumma ghafirli in syi'ta. Bab larangan daripada mengatakan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku, in syi'ta, kalau engkau mahu. Jadi ini adalah satu tajuk yang melarang kita doa, ya Allah borilah kalau kau nak bori kan. Kita macam, ya Allah ampunkanlah aku kalau engkau nak lah. Macam itulah kita doa kan. Ini larangan, tak boleh cakap macam tu. Hadis Nabi SAW, saya ulang balik lah, la yaqul ahadukum Allahumma ghafirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alah fa innallaha la mukrihalah. Nabi kata, janganlah seseorang kamu katakan, ya Allah ampunkan aku jika engkau mahu, ya Allah kesianlah aku, sayanglah aku jika engkau mahu. Tetapi Nabi kata liya'zimil mas'alah, sungguh-sungguhlah minta sungguh-sungguh. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu la mukrihalahu, tidak ada benda yang boleh paksa dia. Okey. Ataupun dalam sebagian riwayat lain kata wal yu'azzimar ruhbah, dan azimah, okey, dan besarkanlah
harapan tu, kehendak tu, besarkan harapan kau tu. Jangan macam nak bori-borilah. Itu tak boleh. Besarkan, ya Allah bori. Macam tu mana Nabi kata fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Sesungguhnya Allah tidak rasa berat terhadap apa yang dia bagi. Okey. Jadi kita dah bincang perkataan-perkataan itu. Kita akan masuk kepada kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi SAW larang untuk kita kata, ya Allah, jika engkau ampunkan aku jika engkau mahu. Nombor satu, okey, nombor satu, dia rasa apabila kita kata ya Allah, berilah kalau kau nak. Nombor satu, seolah-olah kita rasa sesungguhnya Allah itu lahu mukrah, ada yang boleh, Tuhan itu boleh dipaksa. Kita rasa macam Tuhan itu boleh dipaksa, kan? Macam kita minta dengan mak kita lah, mak kita tak nak bagi, mak berilah kan. Mak kita tak boleh, cikedis ni tak elok, contoh kan. Jadi kita minta dan kita kali ke 10 minta, kita paksa mak kita dan mak kita akhirnya beri, kan. Kita rasa Tuhan itu macam mak kita. Kalau kita rasa macam ada yang boleh dipaksa, kan, dipaksa-paksa. Jadi kita rasa serba salah. Kalau kau nak berilah, kan. Kita rasa kalau tak sedap lah kalau dia ni, kalau dia tak nak. Jadi kita rasa dia itu ada orang boleh paksa dia. Jadi kita pun kalau kau nak berilah. Kalau rasa tak berilah. Macam itulah kita rasa Tuhan. Jadi benda ni tak boleh kita rasa terhadap Tuhan. Sebab tu Nabi kata sebab seolah-olah macam ada orang yang boleh paksa Allah. Dia macam company lah tuan-tuan, company. Bos satu company, dia ada unit dia ni, kan. Di bawah ni ada satu unit ni. Jadi apabila ada unit yang minta duit kepada dia, dia rasa macam tapi unit ni pun minta. Jadi orang yang unit minta ni, dia kata kalau kau nak berilah kat saya. Jadi Tuhan bukan macam bos, yang dia rasa macam terpaksa nak bagi. Tak, Tuhan kalau dia nak bagi, dia bagi. Itu maksud dia. Okay, nombor satu, sebab tu kita jangan ya Allah berilah kalau kau mahu. Tuhan tak ada siapa yang boleh paksa. Nombor dua, asani anna hadha amrun azim ala Allah. Okay, nombor dua, kenapa jangan minta Tuhan kalau kau nak berilah, seolah-olah kita rasa Tuhan itu berat nak bagi kita, kan. Macam kita minta dengan YB lah, YB, kan. YB, saya nak minta 10,000, nak cat surau. Jadi tapi kalau ada duit, YB kalau ada duit nak berilah. Kita cakap macam tu, kan. Kalau nak berilah. Seolah-olah kita rasa YB tu sebab dia jaga kawasan banyak, kan. Jadi dia ada masjid lain juga minta. Jadi kita rasa kalau ada duit nak berilah. Seolah-olah YB tu macam berat nak bagi, kan. Jadi kita minta cara macam tu. Kita tak boleh rasa Tuhan itu berat. Benda yang kita minta semuanya kecil di sisi dia, tak ada yang besar. Jadi jangan cakap jadi itu adalah sebab larangan kenapa jangan minta dengan cara kalau nak beri, jangan. Okay, itu nombor dua. Dan nombor tiga adalah nak masuk habiskan lain lah. Nombor tiga, kalau orang yang jenis minta macam ni adalah dia seolah-olah juga membawa maksud dia tak berapa perlukan Tuhan tu, kan. Macam kita dengan kawan kita lah, kalau kau nak belanjalah, kan. Kalau kau tak belanja pun Dan boleh bayar. Kita duduk lepak mamak dengan kawan kita, kan. Pak malam tengok bola, kan. Ada mi goreng, ada nasi goreng, ada 2 air, kan. Kau nak bayar tak? Kau nak bayarlah. Kau tak nak, saya bayar, kan. Jadi kalau kita buat perangai macam tu dengan Allah SWT, seolah-olah macam kita tak berapa perlu, kan, Tuhan. Itu mesej kita. Jadi jangan sebut berilah kalau kau nak beri, jangan. Jadi in syi'ta tu dalam bahasa Arab membawa makna kita minta, jangan sebut, kan. Kita minta, ya Allah berilah ini. Kita bersungguh-sungguh. Nabi SAW kata liya'zimil masalah, mintalah betul-betul. Tuan-tuan, mana? Betul. 24. Okey, nombor seterusnya, tuan-tuan. Apabila kita dah bersungguh-sungguh minta, tuan-tuan,
hal yajzimu bil ijabah, adakah apabila kita dah minta itu, Tuhan itu wajib atas dia untuk bagi kepada kita? Itu soalan dia. Bila kita dah minta tu, kita dah tak minta kalau nak beri-beri tu, kita minta betul-betul, ya Allah berilah anak aku dapat semua A dalam SPM kan. Kita minta, ya Allah kita bangkit malam, ya Allah berilah anak saya ni dapat semua A kan. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala mesti bagi kepada kita? Baik, dia ada beberapa perkara. Nombor satu, sekiranya itu adalah takdir yang Allah Taala telah tulis, kita minta dan Allah Ta'ala pun memang dah takdirkan, Allah Ta'ala dah takdirkan, maka memang pasti ataupun mesti adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bagi kepada kita. Jadi itu adalah benda yang pasti akan kita dapat, sekiranya ia di dalam takdir. Manakala yang kedua, jika ia Allah Ta'ala tidak mentakdirkan untuk kita, tetapi kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia mungkin ada beberapa perkara. Yang pertama, sebelum daripada tu kita minta tak dapat, mungkin jadi apabila kita minta, mungkin di dalam doa itu tapi kita tak dapat, mungkin di dalam kita doa kita itu ada al-mawani', benda-benda yang menghalang doa kita. Seperti mana hadis Nabi SAW, ada seorang musafir yang jalan, Nabi kata asy'asa, yang rambutnya kusut masai, bajunya berdebu-debu, angkat tangan kepada Allah, ya Rabb ya Rabb, tetapi Nabi kata wa mat'amuhu haram, makan benda haram, minum benda haram, dan ambil benda-benda yang haram, fa anna yustajabulah, macam mana nak Allah Ta'ala nak mustajabkan doa dia. Jadi mungkin kita itu yang menghalang doa kadang-kadang adalah dosa kita, dosa kita menghalang doa kita. Jadi kalau mawani' itu dah tak ada, penghalang itu tak ada, Allah Ta'ala pasti jawab. Baik, yang keduanya, mungkin tak cukup lagi sebab kita doa lah anak kita dapat semua A, tapi anak kita lepak main Mobile Legend contohnya kan. Jadi macam mana? Jadi ada benda-benda yang tak cukup syarat. Jadi kalau cukup syarat, minta pula dengan Allah Ta'ala anak kita belajar, hantar tuition pagi, malam, siang, semua tuition, petang main bola pun tak tuition kan. Jadi kalau cukup sebabnya, Allah Ta'ala pasti beri. Seterusnya, doa itu pasti mustajab kecuali kalau ia mendoakan benda-benda yang berdosa. Kalau kita doa, ya Allah, dua orang ni aku nampak baik bona ni kan, ya Allah putuskan kawan dia, sahabatan mereka, yang tu benda dosa, yang tu tidak, Allah Ta'ala pasti takkan jawab. Kenapa Allah Ta'ala tak mustajab doa aku? Sebab kita doa benda yang berdosa kan. Jadi yang tu juga tidak Allah Ta'ala mustajabkan. Okey, itu adalah beberapa perkara tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut doa ni tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu di dalam At-Tabarani, dan dikuatkan oleh Al-Haythami dan juga Ad-Dailami, Nabi SAW sebut, maka Allahu liyaftaha li'abdin, Allah Ta'ala takkanlah dia ni buka pintu untuk seseorang hamba itu dalam bab berdoa. Allah Ta'ala takkan buka seseorang hamba untuk berdoa, kemudian dia pula tutup untuk mustajabkan doa itu. Allah Ta'ala tak mungkin buat benda ni. Dalam hadis tu, Allah Ta'ala tak mungkin buka hati kita untuk berdoa, kemudian Allah akan tutup pintu untuk mustajabkan. Allahu akbaru min dzalik, Allah pasti lebih besar. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ni tuan-tuan, menunjukkan bahawa kalau hati kita terdetik untuk minta, maknanya Allah Ta'ala dah buka satu jalan untuk dia mustajabkan. Sebab kalau tidak, kita tak minta pun daripada awal, sebab Allah Ta'ala tak buka daripada awal. Jadi kalau kita terdetik, kita minta, ya Allah berilah, Allah beri. Sebab bila Allah dah bagi hidayah untuk kita minta, pasti dia buka hidayah untuk mustajabkan doa kita. Itu yang pertama tuan-tuan. Baik, dan yang kedua tuan-tuan, Nabi juga sebut, ma min da'in yad'u illa kana baina ihdath thalath, tidak ada seorang yang berdoa melainkan doa dia itu akan jadi salah satu daripada tiga perkara. Katakanlah dia tak dapat apa yang
Dia minta. Okey, pertama sekali imma yustajabulah. Yang pertama sekali Nabi kata, orang yang berdoa satu benda dia akan jadi tiga. Yang pertama, sama ada doa itu Allah Ta'ala mustajabkan, Allah bagi apa yang dia nak tu. Wa imma ayyadakhira lah, ataupun yang kedua Allah Ta'ala simpan doa dia tu. Allah tak bagi tapi Allah simpan, dan Allah akan bagi pahala doa dia tu pada hari kiamat. Allah tak bagi kat dia tapi Allah simpan pahala yang besar. Doa antara ibadah yang azim, yang besar, tuan-tuan. Jadi Allah akan bagi pahala dia pada hari kiamat. Wa imma ayyukaffiru anha, ataupun Allah Ta'ala ambil doa yang dia minta tadi, dia tak dapat, tapi Allah gunakan doa tu itu ampunkan dosa-dosa dia. Jadi tuan-tuan, doa adalah benda yang besar yang perlu kita buat. Tak kisahlah kita ni muda lagi ke, remaja lagi ke, jadi kita sentiasalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadi saya ingat sampai situ dulu kita punya kuliah ni. Ada yang penting tak? Kita nak habislah tajuk ni. Doa Ustaz, cepat sampai segera tu. Cepat sampai doa. Okey, doa ni pun ada seni lah kan. Doa, bagaimana doa, sesuatu doa itu mustajab, tuan-tuan. Yang pertama sekali, doa itu datang daripada hati. Doa yang jujur, doa yang jujur, bukan amin amin rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, kita pun itu bukan doa, tuan-tuan. Doa minta. Doa adalah minta. Jadi kita minta, ya Allah berilah, dan sama ada kita menggunakan bahasa kita ataupun kita menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab pun kita pun tak boleh baca tanpa kita mengetahui makna. Kita kena fahami apa yang kita minta. Dan Arab pula, apa yang lebih kuat untuk kita dapat adalah kalau doa itu maksur, iaitu datang daripada hadis Nabi. Sebab doa yang antara yang makbul, manusia yang makbul doa dalam muka bumi ni siapa? Nabi. Nabi yang makbul. Jadi kita ambil doa Nabi dan kita minta dengan Allah. Kita doa, Nabi bagi doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau daripada rasa resah dan juga rasa sedih-sedih kan. Aku rasa sedih, aku rasa macam down ni kan. Nabi minta lindung. Jadi doa, ambil doa Nabi, kita minta dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama lah, dari segi lafaz doa. Dan yang keduanya, seni doa adalah kita minta dengan Asmaul Husna. Kita minta dengan kita, ya Allah, ya Wahhab, kita sebut nama-nama Asmaul Husna tu. Itu seni dia lah, seni minta dengan nama-nama Asmaul Husna. Dan yang paling penting sekali dalam semua tu sebenarnya jujur lah. Jujur, kita minta dengan Tuhan sungguh-sungguh. Jadi itu dan faktor-faktor luar juga mempengaruhi. Kalau makin kita rasa kita jauh dengan Tuhan, dia makin lambat sampai kepada Tuhan. Tapi waktu kita rasa kita dekat dengan Tuhan waktu kita bangkit malam, kita sujud pada Tuhan, waktu yang dekat tu kita minta, yang tu lebih cepat mustajab dah, insya-Allah. Tapi bukan semua doa mesti Allah nak bagi kat kau, sebab pemberian hak mutlak Allah SWT. Dia nak bagi, dia bagi kan. Tapi kalau kita jujur, Allah Ta'ala bagi, ataupun sama ada dia bagi atau dia simpan doa tu, ataupun dia ampunkan kita dengan doa yang kita minta. Ya tuan-tuan. Jadi itu antara beberapa perkara yang boleh kita kaji. Dengan adab kita berdoa tu, adakah untuk mempengaruhi kita untuk tak dapat benda tu? Okey, doa, adab ni datang disusun oleh para ulama lah. Yang start dengan bismillah, alhamdulillah, selawat kepada Nabi, doa kepada kedua ibu, itu disusun oleh para ulama lah. Tapi apa yang saya nampak daripada hadis-hadis ni, doa ni adalah kesungguhan kita minta kepada Allah Ta'ala. Selain daripada kesungguhan kita minta tu, kita faham apa yang kita minta, kita sungguh, kita faham apa kita minta, dan ia datang daripada hati yang jujur. Dan di samping itu kita jauh daripada dosa-dosa. Maknanya kita waktu yang paling mustajab ni, waktu kita paling rasa dekat dengan Tuhan. Bila kita rasa paling dekat? Waktu kita tak banyak buat dosa. Paling banyak tak buat dosa, waktu tu kita minta. Waktu kita beribadat dengan Tuhan, sujud, waktu kita tengah sujud dengan Tuhan, ini minta dengan Tuhan. Jadi para ulama pun, sujud ni boleh tak cakap bahasa Melayu minta, kan? Khilaf di kalangan ulama lah. Tetapi saya pegang boleh. Tapi jangan sampai kuat, sampai jadi syiar. Jangan, sebab solat kita syiarnya bahasa Arab. Tapi kalau nak minta dalam sujud tu, sebut bahasa Melayu, sebut. Tapi jangan sampai dengar lah, kan, dengan kita sebut Allah sebut Itu ada. Kalau kita minta, kita dalam hati lah.
tak boleh nafas ke apa? Boleh. Kita boleh lafaz. Tapi jangan sampai dengar syiar. Itu khilaf lah di kalangan ulama kan. Sebab Nabi SAW dalam tahiyat Nabi kata liyatakhayyar minal kalami ma syaa. Nabi sebut kan dalam tahiyat, antara doa yang mustajab adalah selepas tahiyat, sebelum memberi salam. Itu waktu mustajab. Kita sebut fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika. Kita doa kan Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Itu doa yang mustajab. Nabi kata pilihlah perkataan yang kau nak minta. Nabi kata pilihlah benda yang kau nak minta, pilihlah guna perkataan apa pun kau nak minta. Jadi ulama khilaf. Cuma dia tak boleh kuat sebab syiar salat adalah bahasa Arab. Itu saja. Okey, itu kaitan dengan doa tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan. Soalan kita tuan, sebelum saya tutup ni, takut ada kau simpan dalam hati pula. Tak ada. Okay, nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi martana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan, lepas tu kita solat terus pun tak boleh kalau dah lambat kan. Biar azan lah.